Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Alallahi tawakkalna rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi shababana fa innahum la yafqahun. Allahumma hdi shababana fa innahum la ya'lamun. Alhamdulillah. Sekali lagi kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dia dan taufik dia dapat lagi kita bersama di dalam majlis Al-Haq pada malam ini. Dengan itu kita sama-samalah bersyukur kepada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala beri nikmat kita, iaitu nikmat Al-Islam, agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina indallahil Islam, iaitu agama yang sebenarnya ialah agama di sisi Allah, iaitu Al-Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa-siapa mencari selain pada Islam sebagai agama, maka Allah Ta'ala tidak terima agama dia. Dan di akhirat esok dia termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Maka dengan itu, dan setelah kita berpegang Islam dah, kita mesti kena betul-betul beriman dengan apa yang kita dah pegang. Beriman yang kita selalu dah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kita mengaku bahawa tiada ada Tuhan selain pada Allah. Tuhan yang kita nak sembah hanya Allah Ta'ala sahaja. Kita tak boleh nak syirik. Kerana Tuhan itu banyak. La tu makna nafi Tuhan lain. Banyak manusia ada sembah Tuhan palsu. Sembah pada tokong, sembah pada tahi lembu, sembah pada matahari. Tapi itu bukan Tuhan yang sebenar. Tuhan yang sebenar ialah illallah, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi juga bahawa Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah kita kena beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu cara berimannya kita kena turut. Jejak langkah dia kena turut. Apa dia? Perintah dia kena turut. Apa saja yang diperintah oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan kita di hari ini beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi takut nak turut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut orang kata Wahabi. Hak tu banyak fahaman kita di hari ini. Kalau turut hadis Nabi, turut Quran, Wahabi lalu dah. Sedangkan orang mengajar diri ni kita Wahabi pun tak kenal. Orang yang mengajar tu dia baca tafsir Quran, dia baca tafsir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dituduh sebagai Wahabi. Itu kerana dia tak faham lah.
Karena Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Kita ni kena tengok dia, ada kita mengucap dia dah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah bukanlah ucap di bibir mulut saja dak kita. Dan serta siapa dalam hati serta kita kena turut. Dah kedua hasanah yang dicontoh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dah firman Allah Taala, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Maka jika kamu duduk selisih faham dalam sesuatu masalah, maka hendaklah kamu kembali kepada Allah dan Rasul. Kalau kita ni dah di akhir zaman ya ada selisih, faham kita aku faham gini. Tapi kalau kita nak tahu betul betul tak betul masalah ni, kita kena kembali kepada Al-Quran dan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya orang duk bubuk tanah tu. Namun kata aku, pani kata aku duk bubuk. Mana datang kata dia? Nak tengok, dalam cenduk dia ada gedak. Kalau dalam cenduk dia, nama dia hak dia. Begitu juga hukum Allah Subhanahu wa taala. Banyak dah faham manusia di hari ini. Dah ada royak gini, tapi kita perlu kepada alasan pada Al-Quran dan alasan pada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi kata, Tuhan sendiri kata kalau kita tu ada selisih faham dalam satu-satu masalah, adalah kita rujuk kepada Al-Quran dan kepada Al-Hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau rujuk kepada kitab ni tak sama. Kata klik kepada Al-Quran, klik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru cukup dah bagi orang in kuntum tu'minuna billah. Jika kamu betul-betul beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Anda klik pada akhir apa? Masa tak klik. Nah, sebab itulah kita di hari ini kebanyakannya tempat kita di hari ini beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak ikut sunnah Nabi tu takut, nak ikut amalan Nabi, hak Nabi suruh ikut dia tu takut. Nah, dia tu suka turut ulama. Karena yang tadi kata al ulama warasatul anbiya. Nah, ulama itu adalah sebagai pesaka Nabi. Orang makan pesaka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita turut guru, tapi orang makan pesaka tu yang kena dia jujur. Dia nak royak gapo kena adalah saya mari Nabi, mari kepada Tuhan. Barulah kita nak turut. Kalau kita kalau dia royak tak ada alasan, kita tak boleh turut dia. Karena Imam Syafi'i pun tak boleh turut dia kalau di pendapat dia ni kalau menyalahi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia suruh turut hadis Nabi, suruh tinggal perkataan dia. Itu setara Imam Syafi'i sendiri. Apatah ulama-ulama lain. Nah, kalau dia tidak mengajar turut-turut dia, itu tak betul lagi. Kita mengajar ni bukan suruh turut saya. Saya suruh turut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan suruh turut perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga yang mengata tak boleh turut ustaz tu. Apa dia suruh turut? Ustaz tak ada turut ustaz dah. Ustaz mengajar suruh turut dah sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalahnya dah banyak hadis-hadis mari sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn, kita bisa dengar dah. Nah, lan tadillu ma tamassaktum bihi ma kitabullah wa sunnat nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata aku tinggal pada kamu dua perkara. Kamu tak akan sesat selama mana kamu berpegang dengan kedua-dua. Nabi jelas juga dah. Dia nak mati dia tinggal. Dah perkataan dia. Gapo dia ada dua? Iaitu kitabullah Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu boleh orang akhir ni orang pegang Al-Quran hadis tak pakai ulama sesat. Jadi balik dengan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi royak kata berpegang dengan hadis dia dengan Quran Allah Taala, orang itu tak sesat. Tapi di hari ini banyak tempat-tempat kita orang itu sesat hanya dia kata orang berpegang dengan Quran dengan hadis Nabi dengan Quran, orang itu sesat karena dia tak pakai ulama. Nah, kita pakai ulama ni sekadar panggil nak ibah hadis, nah sekadar nak ibah Al-Quranul Karim.
Karena banyak Al-Quran yang ditafsir oleh ulama-ulama yang muktabari, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disarah oleh para ulama, Imam Nawawi dan orang lain lagi, banyak ulama-ulama yang sarah hadis. Kita seolah kata kita pergi ulama ni seolah buat galah. Nah, kita misalnya kita nak makan orang hotel. Kalau kita nak orang hotel tu, jadi kita bakal ulama ni buat galah nak kait makan orang hotel tu, bukan nak makan galah dah. Kalau itu kita bakal ulama ni untuk nak faham Quran dan untuk nak faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hadis lagi daripada Ar-Ribat Ibn Sariyah qala summa wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ba'da salatil ghadah mau'izatan balighah zarafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub faqala rajulun inna hadhihi mau'izatun muwaddah famaza ta'ahada ilaina ya Rasulullah qala usikum bi taqwallah was-sam'a wat-tha'ah wa in 'abdun habasiyyun fa innahu man ya'is minkum yara ikhtilafan katsira wa iyyakum wa muhdatsatul umur fa innaha dalalah faman adraka dzalika minkum fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin wa 'addu 'alaiha bin nawajiz. Hadis ini pada Ar-Ribat atau daripada Sariyah. Dia katakan telah wasiat telah tausiah oleh Rasulullah SAW pada kami yauman pada suatu hari ba'da salatul ghadah, lepas maya al-ghadah ni, tengah atau maya subuh, tengah atau maya asar satu mau'izah yang balighah, yang bersangat teh, sehingga mengalir air mata dia. Air mata pokok dengar hak mau'izah Rasulullah SAW tadi, dan gemetarlah hati-hati mereka. Faqala rajulun inna hadza mau'izatun muwaddah. Berkatalah oleh seorang lelaki, dia katakan ini adalah satu mau'izah, satu wasiat Nabi, boleh jadi hak terakhir. Famaza ta'ahada ilaina ya Rasulullah. Rasulullah berjanji kepada pokok sahabat, dia katakan usikum bi taqwallah was-sam'a wat-ta'ah. Aku berwasiat kepada kamu dengan bertakwa kepada Allah, was-sam'a wat-ta'ah, dan kena dengar dan kena taat. Hal ini Nabi wasiat kepada para sahabat. Wa in 'abdun habasiyyun, sekalipun hamba daripada Habasyi, hamba yang kulit hitam, kalau royak hak benar, royak pada Nabi, kena dengar, kena taat. Tak kira pak kita ni, tak kira siapa dia royak, kalau hak marin Nabi sungguh, kena dengar, kena taat. Kalau orang tinggi setara mana pun, kalau royak bukan pada marin Nabi, kita tak boleh dengar dan kita tak boleh taat. Lepas tu Nabi lari wa muhdatsatul umur, dan janganlah kamu rekoh dalam agama. Kalau hak benar, kalau hak benar kena turut. Kali itu dia katakan fa innahu man ya'is minkum yara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya mereka yang hidup daripada golongan kamu akan nampak, akan bertemu dengan selisih hanya banyak di akhir zaman. Masa kita ni ada selisih banyak. Orang itu faham kau ni, orang ni faham kau ni. Lepas tu di akhir zaman ni Nabi kata banyak orang silap faham. Mu kata gini, aku kata gitu. Makna kata yara ikhtilafan katsira. Wa iyyakum wa muhdatsatul umur, dan janganlah kamu buat rekoh-rekoh dalam agama. Rekoh ni apa dia? Kita dak panggil bahasa Arab bid'ah tu lah. Hak dak panggil bid'ah tu bahasa Melayu tak ada rekoh dalam agama. Hak dalam agama tak ada, kita dak rekoh hak tubik. Fa innaha dalalah, maka sesungguhnya hak rekoh dalam agama tu adalah sesat, Nabi kata. Rekoh dalam agama tu adalah sesat, Nabi royak, dalalah, sesat. Faman adraka zalika minkum, maka siapa-siapa adraka dengan demikian itu daripada masa hak ada selisih banyak tu, fa'alaikum bi sunnati, maka wajiblah di atas kamu tu berpegang dengan sunnah aku, Nabi kata. Masa kita ni dah lah, hak selisih banyak, orang tu faham ni, tubik mazhab tu, tubik mazhab ni, maka kita ni Nabi besar kata suruh pegang sunnah dia. Suruh tu hadis dia lah. Wa sunnatul khulafa'ur rasyidin, dan sunnah
para al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Suruh pegang sunnah Nabi, lepas tu suruh pegang sunnah banyak. Nah, ulama tafsir kata al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin ni ialah 4 orang. Nah, 4 orang sahabat iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Kalau ada yang mau tua jadi sunnah juga, sunnah sahabat. Nah, lepas tu addu 'alaiha bin nawajid, dan adalah kamu gigit di atasnya bin nawajid dengan gerah yang kukuh. Ini Nabi ibaratlah suruh kita kekoh kemah sungguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena hak dak pegang dengan gigi hak kemah sungguh dengan gerah ni. Bin nawajid dengan gigi gerah ni gigi hak gagah sungguh. Suruh pegang kemah sungguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena di akhir zaman ni, dan manusia ni, kita dengar sama adik berpecah umat aku ni kepada salasa wa sab'ina firqah. 73 puak. Hanya semua tu dalam neraka, dalam neraka kulluha finnar illa wahidah, hanya satu puak dari syurga. Nabi royak. Nah, di akhir zaman ni umatku terbagi 73 puak. Semua dalam neraka patut saya sepuak belah syurga. Tanya kilaman hiya ya Rasulullah, siapa dia sepuak belah syurga tu? Qala jawab Nabi, wahya al-jamaah, yaitu satu sunnah ahli sunnah wal jamaah, hak turut Nabi janilah, hak turut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu riwayat lagi, man kana mislu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, mereka yang berjalan serupa aku di hari ini dan serupa dengan sahabat aku. Hak tu hak orang boleh masuk syurga. Sebab itulah kita jauh daripada benda-benda bid'ah dan benda-benda khurafat. Nah, kita kena betul-betul turut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bid'ah tu ia adalah bahaya. Nah, kita belajar mana sikit baru ni. Nah, karena kalau orang buat bid'ah ni, pertamanya Tuhan tidak terima amalan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa-siapa beramal satu amalan yang tidak ada atasnya agama kami, fa huwa raddun, maka amalan itu raddun, ditolak, tak terima. Nah, amalan ada rekod sendiri. Ataupun man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi fa huwa raddun. Siapa-siapa rekod dalam pekerjaan kami, dalam agama kami ini, ma laisa fihi, barang yang tidak ada padanya pada Nabi, fa huwa raddun, maka ditolak, tidak diterima. Pak kita lah ni duk besar rekod kalau hak sunnah. Tak sebesar. Takut pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi kata orang buat doa ni sesat. Hak Nabi royak lah. Nah, hak ni hak Nabi royak kata orang kerja bid'ah ni sesat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatul umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Dan janganlah kamu duk rekoh-rekoh dalam agama. Maka sesungguhnya tiap-tiap rekoh tu dinamakan bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah tu dalalah, adalah sesat. Terterai Nabi tak ada kena takwil gapo dah. Nah, Nabi kata sesat orang duk rekoh dalam agama dia. Kalau rekoh bukan agama tak apa. Lepas tu balasnya ada sesat, balasnya ke apa? Neraka, wa iyyazubillah. Tapi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tiap-tiap orang buat kerja bid'ah tu sesat, dan tiap-tiap sesat tu di dalam neraka. Roh Nasai. Ini adalah semua tu daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang buat benda bid'ah ni Tuhan tak terima amalan, dan dia tersesat, dan akhirnya ia akan masuk neraka, waliyazubillah. Lepas tu saya suka. Orang kerja bid'ah ni saya suka sekali. Kalau orang buat maksiat saya terbimbang. Kalau buat bid'ah saya suka, kerana boleh masuk neraka dari dia, kali dia. Karena orang buat bid'ah ni dia tak kata dia salah, dia kena. Dia tak taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya tak suka. Nah, masalah orang yang kerja suka kerja benda-benda bid'ah. Kemudian itu sebagai mukadimah pada malam ni. Nah, kemudian kita mari
kepada bagaimanakah cara dan kita nak ziarah orang sakit mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ziarah ni mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dah pertama kali kita kena hendaklah cari masa yang munasabah untuk kita nak ziarah orang sakit. Karena apa? Karena ziarah orang sakit satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dicerita oleh Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Rasulullah katakan hak orang Islam di atas Islam ada 5. Pertamanya raddus salam, kena jawab salam. Salam ni adalah hak orang Islam di atas Islam. Bagi orang jumpa ni kena bagi salam sama. Kita tak hidup salam ni. Salam ni yang besar doa. Bagi orang salam itu sunat. Mana apa ya assalamualaikum, mana sejahtera, selamat di atas kamu. Lepas tu bagi orang dengar tu kena jawab waalaikumsalam. Hal lebih lagi jawab lebih lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak jawab, banyak ulama kata dia berdosa. Karena jawab tu wajib salam. Tak kira orang salam tu hak kena tak kena, kita kalau kita kata dia ni orang Islam, sunnah kena bagi salam. Supaya banyak orang kita tu hak kena yang bagi salamnya. Saya sendiri pun. Lepas tu ya sunnah kalau kita cakap kata dia orang Islam, kita kena bagi salam. Itu satu sunnah. Yang keduanya wa iyadatul marid. Kena ziarah orang sakit. Kalau kita dengar saudara kita sakit, sunnahnya kena pergi ziarah dia. Lepas tu yang ketiganya wattiba'ul janaiz, ngikut jenazah. Itu hak Islam belaka tu. Hak Islam tak tahu Islam. Karena ikut jenazah ni, kalau orang kampung kita sendiri ni orang panggil yang terakhir orang kita ngata. Kalau kita tak ngata lagi tu hatta pergi kubur. Orang nak ittiba'ul janaiz, ambil rumah dia, ambil pak mayat hatta pergi kubur. Itu orang kali terakhir untuk ngata saudara kita. Ia tinggal dunia pergi kepada alam akhirat. Sampai itulah kita pergi tu bukan saja dak. Boleh pahala besar. Kita turut jenazah ia hatta kubur. Lepas tu yang keempatnya wa ijabatud dakwah. Dalam hadis ni kena sanggup kena terima seruan. Orang panggil pergi bekwah, panggil makan keduri, maka kita kena perkenankan. Kena ijabah, kena perkenankan seruan dia. Lebih lagi walimah. Walimah nikah ni jadi persoalan tak ni dah. Pak kita jaga nak buat walimah nikah ni. Duk jadi menego pak kita dah hari ni. Cari menego, buat menego. Walimah nikah ni biasa jamu peri lah. Kalau kita kejek ke apa jamu peri. Melah museka panggil orang makan peri, tak ada ngelai, tak ada gapo, itu panggil walimah. Walimah nikah. Kalau habis itu orang royak kita kena terima, kena perkenan, pas kena wajib pergi habis itu. Balik buat dia sunat tu, buat walimah tu sunat bukan wajib. Tapi balik kita kena royak ni wajib pergi. Kalau lah walimah. Adapun tempat kita di hari ni, wajib pergi kita. Nama walimah dak banyak kan nego. Sudah pak tanya laba kau rugi. Hak pak kita di hari ni bernikah anak je boleh nego. Orang sayang ramai dia laba banyak, orang tak ada sayang dia rugi. Jadi majlis perkahwin ni itu jadi majlis pernegaan di hari ni pak kita. Dan bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dah jadi adat dah pak kita di hari ni. Pak kalau kita tak pergi, masalah pula, masalah muka pula, terjumpa. Masalah pak kita dah hari ni. Kita tahu dah kata kita tak wajib pergi, tapi dia jumpa pak masa muka. Karena jadi adat dah pak kita dah hari ni. Kalau bak anak nikah, pak puluk lah tu. Puluk yang madah orang dan sebagainya. Jaga orang nak menghidupkan sunnah di segi walimah. Walimatul arsi. Sunnah ni walau seekor kami pun Nabi sujam begitu ya. Tak ada. Kau ni adat pak kita ya. Pasal adat mengelak ni adat orang Melayu. Kalau orang Arab tak ada seperti kita ni. Masalah adat. Yang terakhirnya hak orang Islam dan tak Islam ni watasmitul atis. Jawab orang bersin. Orang bersin tu exchange tu dia kena tak alhamdulillah.
kita tu kena jawab. Alhamdulillah. Nah, yarhamukallah, kita kena jawab bagi orang bersih. Itu hak orang Islam. Tapi kita nak kecek pada malam ni, masalah ambil dalam hadis ni, iaitu wa iyadatul marid, ziarah orang sakit. Kata cara-cara adat ziarah orang sakit ni, kita nak cari masa-masa yang munasabah. Nah, masa mana masa dia tu rehat, masa mana masa dia tu hak boleh rehat, dan masa dia tidur kita pergi tu dia tak molek lah. Dan masa munasabah. Lepas tu kita pergi pak orang sakit tu jangan hidup lama. Itu cara adat dalam Islam lah. Nah, jangan hidup lama, hidup buah lama tak boleh. Kerana orang bagi orang sakit tu. Lepas tu hidup pakai ramah hidup buah dia hidup sakit. Tu tak boleh, tak ada adat kat dalam Islam. Cara sunnah. Lepas tu jangan tanya, jangan banyak bertanya. Kita nak tanya dia, dia banyak hidup sakit, tak boleh tanya. Sekadar kita pergi tu, sekadar tanya roi ke patah tak apa, nak tanya banyak tu tak boleh. Tak ada adat. Lepas tu masalah kecek huduh. Kecek huduh dapat orang sakit tu tak boleh. Misalnya kita pergi, kita kata, orang rumah aku sakit aku ni, matilah tu dah. Kata tak pada dia, itu sakit dah. Itu tak ada adat lah sunnah. Banyak kita sakit dia ni cerak mati. Tu berat lalu. Itu perkataan ini bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia kata janganlah, hendaklah bercakap dengannya dengan suara perlahan, jangan kecil kasar. Lepas tu tak apa kita lah. Lepas tu hendaklah memberi nasihat supaya ia banyak bersabar. Ngekecek orang sakit tu, ia sabar banyak. Dengan ia sabar tu untuk hari pahala dan kifarat dosa-dosa dia. Lepas tu hendaklah membawa hadiah untuk pesakit. Piagi tu jangan bawa tangan saja. Jangan nimba tangan saja. Caranya kena bawa hadiah kepada pesakit. Lepas tu sebaik-baik hadiah tu doa. Kita kena doa dia banyak. Mengapa doa kat orang kita ni? Lagi ziarah orang sakit ni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doanya mengikut Siti Aisyah cerita, dia kata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu ba'da ahlihi yamsah bi yadihi al-yumna wa yaqul Allahumma rabbin nas azhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka sifaan la yughadiru saqaman. Rawahu Bukhari Muslim. Hal ini di antara doa hak Nabi ziarah pesakit. Tak kira ziarah di rumah dia ataupun ziarah di hospital. Ziarah orang sakit baca doa ni. Nabi itu dia nampak saudara dia sakit itu, dia ambil tangi dia sakit mana, misal sakit lah perut dia tak tahu perut tu. Lepas tu dia sapuh dengan tangi dia. Supaya baca doa ni. Hei Tuhanku, hei Tuhan manusia. Rabbin nas azhibil ba'sa, hilanglah penyakit ni. Nabi doa pada Tuhan. Wasfi, dan sembuhlah. Wa anta syafi, dan engkaulah penyembuh. Nabi minta Tuhan. La syifaa, tidak ada penyembuh illa syifauka, kecuali engkaulah boleh penyembuh. Syifaan sebagai penyembuh, la yughadiru saqaman, tidak kembali sakit lagi. Hadis ni riwayat Bukhari Muslim. Ni satu doa yang Nabi kita berdoa ketika pergi ziarah orang sakit. Lepas tu piagi tu kalau mayat pula lah. Kalau lah pesakit itu duduk tamada gini, kita hidup kat depan kat kepala tu. Itu cara adat dia. Kalau lah dia macam duduk tak katil tu, kita hidup diri kok kepala yang bukan di kaki dak lah. Itu satu sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doa tu, kita hidup situ, kita doa dia. Lepas tu di antara doa lagi hak tu Siti Aisyah diriwayat. Siti Aisyah riwayat cara doa orang sakit. Yang keduanya Utsman ibni Abil As. Dia ta'ayyan annahu saka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajidu fi jasadihi. Utsman ni dia pergi ngadu pada Rasulullah SAW, dia sakit di tubuh dia. Lepas tu Rasulullah katakan dia, "Do' yadaka 'ala allazi ya'lam min jasadika." Rasulullah suruh letak tangan dia di tempat yang sakit di tubuh dia. Sakit mana tu letak tangan situ. Wa qul bismillah.
wa qul sab'a marrat. Nah, so kata bismillah tu 7 kali. Bismillah, 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 bismillah 7 kali. Lepas tu barulah baca a'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ujida wa uhazir. Qala fa fa'altu dzalika miraran fa azhaballahu ma kana bi falam azal amru bi ahli wa ghairihim. Riwayat Muslim. Dia sakit di tubuh, Nabi suruh tok tempat sakit itulah. Pas Nabi suruh baca ni, dia siapa 7 kali. Apa makna a'udzu bi izzatillahi wa qudratihi ini? Aku minta berlindung dengan kemuliaan Allah dan dengan kekuasaannya daripada kejahatan apa yang ada. Apa ujida didapati wa uhazid, dan aku minta jauh. Tu ya. Nah, perkataan sikit pandai. Tapi ulang sampai 7 kali. Jadi Utsman bin Abdul As ni, nah, dia baca ni hilang penyakit dia. Lepas tu dia suruhlah ahli dia kalau sakit dan keluarga dia dan orang lain suruh baca ni, kerana Nabi hajar dia. Nah, baca diri sendiri, kita sakit diri ni, baca kita sendiri. Ataupun kita nak ziarah orang pak yang sakit mana, kita tak tangan kita dan baca ni, tak ada apa juga. Dan satu hadis lagi daripada Muhammad bin Salim, qala li Sabit al-Banani ya Muhammad iza staqaita fada' yadaka haitsu tastaki, summa qala bismillah a'udzu bi izzatillahi min syarri ma ujida min waj'i hadza, summa yarfa' yadaka summa 'idzalika witran. Qala Anas bin Malik hadatsani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadatsa bidzalik. Rawahu Tirmizi. Jadi qala li Sabit al-Banai, dia kata ya Muhammad ni, dia kata Sabit royak dia, sahabatlah saya. Dia kata kalau lah apabila aku sakit, meletaklah tangan tempat aku sakit tu. Lepas tu membacalah bismillah a'udzu bi izzatillah min syarri ma ujida min waj'i hadza, summa irfa' yadaka summa 'idzalika witran. Lepas baca waj'i hadza tu akak tangan. Lepas tu letak mula pula siapa 3 kali atau 5 kali, biar diwitir atau 7 kali. Ini cara, nah, masalah Rokiyah ni panggil ni. Nah, kalau Rokiyah dengan hak Nabi hajar dengan doa ni tak ada apa, baca siuk tak ada apa. Nah, hak do Rokiyah dengan benda lain. Hei datuk ni, hak tu tak leh. Nah, hei jin tanah. Nah, jin bukit nama duk minta tu, semua tu kalau lagu tu lagu tu tak boleh jadi syirik. Hak ni kalau kita nak japi orang sakit, japi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ayat Quran ataupun daripada doa-doa yang Nabi hajar semasa kita sakit. Dan satu lagi di antara adab kita ziarah orang sakitnya daripada Ibn Abbas. Nabi katakan man ada maridan la yahdur ajaluhu faqalahu indahu sab'a marrat. Siapa-siapa pergi ziarah orang sakit, hak tak mati lagi, hak tak tamat mati lagi lah, dia suruh baca sisinya 7 kali ni. As'alullahal azim rabbil arsil azim an yusfiyaka. Sikit ya. Nah, as'alullahal azim rabbil arsil azim an yusfiyaka. Aku mintakan Allah yang maha besar, Tuhan memiliki arah yang besar, an yusfiyaka, bahawa sembuhlah engkau. Nah, kita baca orang itu orang sakit. Illa afahullah min zalikal marad. Kecuali Allah Ta'ala tu wi afa wi sihat lah di makian tu orang sakit. Nah, hadis ni hadis hasan. Nah, ala sartil Bukhari. Itu di antara doa-doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajar. Nah, kita sakit tinggi ataupun kita pergi ziarah orang sakit, secara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kalau lah saudara kita mati pula dah, pergi ziarah tu mati. Nah, pertama kali kita sok mudah ni amalan kita sunnah ni, dan kita kena katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu amalannya tambah doa lagi. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu Allahumma ajirni fi musibati
wakhluf li khairam minha. Ya Allah, berilah pahala akan daku di atas bala yang tipu akan daku, dan gantilah akan daku sebaik-baik daripadanya. Itu doa. Lepas kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu dah mati dah, cara sunnahnya yusannu tarmidu ainaihi ba'da wafatihi mubasyaratan. Dan sunat kena katuk dua mata lepas mati lalu dah. Dan orang dah habis nyawa, sunat bagi orang ada sekali itu kena katuk mata dia lalu dah. Dia balik mata ni orang mati yang sakit. Roh tubik tu dia nak tengok roh gitu. Dah siapa ada mata tak boleh celak, dia tengok roh dia tubik ke naik tu. Lalu itulah Nabi dan perintah suruh kita tu dah katuk mata tu. Pas masalah kita tengah katuk tu, sunat kita baca. Masa dah katuk mata dia tu. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir alaihi amri. Allahumma yassir alaihi amrahu wa sahhil alaihi ma ba'dah wa as'idhu bi liqa'ika waj'al ma kharaja ilaihi khairan mimma kharaja minhu. Biar kita katuk mata. Nah, kita bisa dah sakit dah kalau tiba-tiba dia mati tu. Nah, kita baca ni. Kalau tak ingat baca sikit ni tak apa dah. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hadis dari Nabi sendiri dan Hajar ketika dia pergi nawak, pergi tengok apa dia Salamah. Nah, dia kata wa qalu ba'da ma rawatu Salamah min du'ai. Dia katakan Allahumma ighfir li Abi Salamah ketika Abi Salamah mati. Nah, bila orang mati ni sunat kita pergi pak orang mati tu kita kena doa. Bukan kata pergi duk buah, duk makan teh, penuh-penuh pak orang mati tak. Kita orang sunnah ni kena gitu doa dia. Sebab Nabi gini Nabi doa katakan Allahumma ighfir li Abi Salamah lah dah. Ya Allah, ampunlah bagi Abi Salamah hak mati tu. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan angkatlah derajatnya di sisi Allah SWT. Wa khlufhu fi akabihi fil ghabirin, dan gantilah dia balasan dia tu baik pada hak dulu lagi. Wa fil lana walahu, dan ampunlah bagi kami dan bagi dia. Wafsah lahu fi qabrihi, dan peluahlah baginya kubur dia. Wa nawwir lahu fihi, dan cahayalah kubur dia di dalam kubur. Itu cara doa Nabi pergi tempat mayat yang baru mati. Nah, suruh doa kepada orang yang mati. Lepas pada itu tu dah, lepas pada mati tu cara hak sunnah ni. Nah, cara hak mayat dah. Sana cara sakit, suruh sipir tangan tu letak molek. Nah, tak dada, tak gapo semua tu. Nah, jangan duk jadi kaki-kaki tu betul berhabis. Takut payah nak kapal dan sebagainya. Nah, biar dia duduk lembek tu lah boleh kita sipir. Itu cara sunnah Rasulullah SAW. Lepas pada tu tertiyatu badan mayit bisaubin, nak tudung mayat semua lah. Boleh mati tu dan nak tudung habis mayat. Lepas tu sebagaimana ma'rawatu ummul mukminin Aisyah yang katakan inna Rasulullah SAW hina tuwaffa sajja bi burdatin hibrah. Nah, ketika mati Nabi itu ditudungkan dengan kain selimut. Nah, hak pakai yami. Tudung habis lah. Nah, apa tak nampak habis tu. Lepas tu kalaulah ahli dia tu nak tengok, tak ada gapo. Nah, yajuzu li ahli al-mayyit wa akribaihi wa asdiqaihi kasyafa wajhul mayyit wa takbilihi. Harus bagi ahli mayat dan keluarga dia dan sahabat-sahabat dia buka muka mayat dan nak kucuk muka mayat, tak ada apa. Nah, harus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala Utsman ibn Maz'un wa huwa mayyit. Nabi sendiri pun dah kucuk Utsman bin Maz'un ketika dia mati. Wa huwa yabki, Nabi itu dah menangis mengalir air mata. Kucuk dah sahabat dia mati. Dan Abu Bakar juga dah buka kasyafa wajhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Abu Bakar buka dan muka Nabi ketika mati dah tu, wa qabbalahu baina ainaihi. Dia kucuk di celah ni, dan celah dua mata ni
summa baka, kemudian menangis Abu Bakar. Lepas dia kucuk Nabi kita meninggal dunia tu, dia buka muka dia kucuk di antara dua mata ni, lepas tu dia menangis. Sampai itulah dah bagi kucuk tu pak kita tu banyak kira buat lepas kapal dah. Sudah kapal pak tu dia membuka muka sikit tu suruh waris-waris dia, anak-anak dia, keluarga dia tu mai kucuk. Itu harus kita nak kucuk ia terakhir bagi mayat. Lepas tu disunat bagi orang-orang hak soleh lah, gi ziarah mayat tu, gi nawak mayat, kita panggil nawak. Takziah mayat tu, lepas tu suruh dia berdoa kata. Kerana masa tu masa tepat timur, doa juga. Masa orang baru mati tu. Kerana apa? Kerana li'annal malaikata yu'ammanuna, kerana malaikat tu orang doa celah tu malaikat mengucap amin. Sampai tu hadis Nabi SAW katakan, iza hadartum al-marid awil mayyit faqulu khaira. Dan apabila kamu pergi tempat orang sakit atau tempat orang mati, maka hendaklah kamu kata khairan, benda baik. Fa innal malaikata yu'ammanuna ala ma takun. Maka sesungguhnya malaikat tu mengucap amin apa yang kamu kata celah tu. Kalau kita ada keluar kat si, malaikat tu amin juga. Pergi pak mayat pak, teruk dia ni. Berat dia ni, dia kata berat dia berat. Malaikat tu amin. Kita pergi pak mayat tu kita nak kecek hari dia. Tak boleh, kecuali kita kena doa yang molek dia nak. Lepas tu yang ke-8 cara sunnahnya al-isra' bi tajhizil mayyit mata tayakkuna fi mautihi. Kena cepat. Apa dia? Buat persediaan mayat untuk kita nak taruh dan nak mandi, nak semaya, nak kapal dan nak sipir dia. Al-isra' bi tajhizil mayyit. Mata tammat tayakkun min mautihi. Apabila kita yakin kata dia tu mati. Lepas tu kita kena kalau tak lekat ke apa tu kita kena cepat dan mandi dia, semaya ke atas dia, kapal dia dan sipir dia. Kerana Rasulullah SAW bersabda katakan, salasun ya Ali la yu'akhiranna. 3 perkara yang tak lewat jadi lewat. Tak boleh jadi lewat. Pertamanya as-salatu iza atat. Semaya tak boleh lewat. Wal janazah iza hadarat. Dan jenazah. Apabila mati tak boleh lewat juga. Dah kena mandi cepat. Lepas tu wal ayyimun iza wajadat kufa. Orang bujel tak boleh lewat juga. Kalau ada kupung aja kena menikah lah dulu. Orang bujel ni tak boleh lewat. 3 perkara ni. Semaya kalau sampai tu tak boleh lewat. Mayat dia mati dah tak boleh lewat, kena mandi, kena cepat lalu. Lepas tu yang ketiganya orang bujel. Orang bujel ni kalau ada kufa ni ada kupu dengan dia dah kena menikah lalu. Kena cepat nikah. Oleh itu, perkara-perkara seperti ini adalah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu di antara hak mayat tu kena semaya ke atas dia dah. Lepas tu boleh pahala banyak bagi orang semaya dan bagi mayat. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan inna man syahidal janazah hatta yusalli 'alaiha lahu qirat minal ajri wa man syahidaha hatta tudfan lahu qiratani. Sabda Rasulullah sallallahu siapa-siapa menyaksi jenazah pergi pak mayat lah hatta yusalli 'alaiha, pergi rumah dia dan siapa pak mayat lahu qirat, dia boleh 1 qirat pahala minal ajri. Wa man syahidaha hatta tudfa, lepas tu dia lepas mayat dia pergi pula dikubur pula dah. Lahu qirat, bagi dia boleh 2 qirat. 2 pahala lah. Ulama tafsir qirat di sini serupa bukit besar lah. Au jabal Uhud, serupa bukit Uhud besar pahala dia tu. Pak kita ni banyak ke, kalau pergi semaya mayat tu tak ada mayat tu, sudah mayat pak rumah berapa pakat kelik lah. Rugilah pahala ni bagi ni. Pahala ikut mayat tadi, hak Islam tak Islam ikut mayat. Pak ikut mayat ni boleh pahala besar. 1 qirat. Pergi sejid, pada sejid mai kubur tu boleh 2 qirat. 2 qirat ni 2 bukit besar lah boleh pahala. Lepas tu lepas pada tu dah semaya ni dia sunatnya lepas tu pergi kubur tu sunat doa lil mayyit ba'da dafnihi.
lepas pada tanah siap, kamu siap, tinggi siap tu, kita orang hidup ni kena doa dia. Sunnah suruh pakat doa dia. Nabi katakan, salu li akhikum at-tasbih fa innahu al-am yus'al. So kita minta doa pada saudara kita ni biar teguh, biar tetap dalam kubur ni. Kerana sekarang ni dia akan ditanya dah. Mayat dalam kubur ni. Masalah sunnah ni doa. Sampai itulah suruh kita pergi kubur belakang tu, tunggu sampai sudah sipai siap tu, sunnah kita tu pakat doa dia. Lepas doa tu baru kita boleh kelik. Kelik. Lepas kita siap doa tu, barulah sunnah kita baru boleh kelik. Lepas tu yang sebelahnya, yang bagi li ahli al-mayyit al-isra' bi qada'id dain min malihi walau ata alaihi kullah wala yajuzu ta'khiru sadadid dain ma'al qudrah lima fihi man zulima li sahibihi zalika in tayassara halan wa in tarad zalika istahabba li warisihi aw ghairihi an yatakaffala bihi anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yakdi anhu. Jadi suruh ada mati pak ni tak suruh gaduh ke lain lah. Suruh gaduh bayar hutang. Hutang ni besar. Kerana Nabi pun tak mayel kat hutang. Yang besar menau kat hutang. Nabi suruh bayar dulu hak ni besar kali. Sampai tu Nabi katakan nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Ruh orang mukmin ni tergantung dengan hutang dia. Tak boleh nak naik hatta yakdian hingga dia tu bayar hutang dia. Buat kita ada hutang belakang ni sampai kena wasiat. Jangan nak hutang susuk pada keluarga kita, dia mati susah. Kena tulis, kena gapo. Hutang sekut sama pun jadi hutang belakang. Kalau mati pak ni kena segera al-isra' bi qada'id dain. Kena bayar hutang. Lepas tu kalau tak ada duit, kena ada orang jamin nak bayar. Ayyatakaffala bihi. Kena ada orang jamin sanggup nak bayar. Baru roh dia tu boleh naik. Kalau tak ada orang sanggup, dekat situ roh kita tak boleh naik. Sampai itulah orang nak kepada keluarga-keluarga yang reti agama ni. Duk gaduh halai. Duk gaduh saka mati nak bagi saka, hutang tak bayar. Dia tak jadi saka lagi kalau hutang tak bayar. Dia nak jadi saka ni, dia kena lepas benda hak wajib dulu. Hasil pemayat tu hak wajib belum hak pertama kali. Alat-alat untuk si pemayat. Yang keduanya kena tunai hak yo usia gapo kata. Mayat tu usia. Yang ketiganya kena bayar hutang. Hal lebih daripada itulah baru jadi saka. Hal tak lebih daripada itu tak jadi saka lagi. Kena lebih tiga perkara tu, hal dia tu baru jadi saka, baru boleh jadi baru boleh pada waris-waris dia. Kalau buat kita ni banyak orang tak ngaji tu kan. Hal hutang tu berlalu duk bagi buat kita tu saka. Sebenarnya tak jadi saka lagi. Nak jadi saka tu lebih ada hutang, lebih pada usia. Misalnya orang mati kata hak ni usia 10 rai ke sejik. Misalnya 10 rai ni aku usia wakaf sejik. Lepas tu ada hutang lagi. Hutang-hutang dia ni ada 100,000 200,000 misalnya. Lepas tu kebun dia tak ada banyak-banyak. Lepas tu bayar ni pakat bubuk nak kebun tu kok, pakat tak bayar hutang. Nyanyi orang dalam kubur. Sampai itulah sebelum ada bayar hutang, sebelum tu naik usia tu dia tak jadi saka lagi. Kecuali ada orang sanggup bayar, sanggup bayar tak jadi saka lah. Hak dia ni boleh dia pegak, pegak hutang dia dengan harta hak apa dia hak mayat tinggal tadi. Lepas tu bawa mati siap. Yang 10-nya yajibu 'ala zaujah iza mata zaujuha an tahudda 'alaihi fi muddati iddatuha wa hiya 4 ashhur wa 10 ayyam. Di atas seri kalau suami mati itu dia kena apa panggil bahasa Melayu kena tak boleh jangok tu. Tak boleh tubik rumah. Dia kena apa dia panggil? Gimana? Dia tu tak boleh gimana retina tu isteri tu tak boleh tubik gimana dia tu kecuali hak darurah. Dalam masa iddah 4 bulan 10 hari. Apa dah masa istilah Rasulullah tak ingat dah. Nak kata perempuan ni kalau suami mati dia tak boleh gimana dah. Dia kena duduk rumah dia. Dalam masa iddah dia. Iddah mati ni berapa? 4 ashhur wa 10 ayyam. 4 bulan 10 hari.
Masa itulah tu tak lagi mana. Nah, kalau tak ada darurah nak. Ia tak boleh nak jangok, tak boleh gapo. Ya masa tu. Amma ghairu az-zawj min al-aqarib fayubahu limar'ah an tahuddu alaihi salasata ayyam faqat. Bagi perempuan juga hak ni hak harus, hak tu hak wajib. Hak harus kalau keluarga yang mati bukan suami dia adalah waris adik yang mati ke apa. Harus juga dia tu duduk dalam rumah sampai 3 hari tak tubik. Bagi perempuan lah. Sebab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin muslimah tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahudda fawqa salasati ayyam illa ala zawjiha arba'ata asyhur wa ashra. Tidak halal bagi perempuan hak Islam yang beriman dengan Allah dan beriman hari akhirat bahawa dia tu kena apa dia duduk dalam rumah fawqa salasati ayyam, lebih pada 3 hari, kecualinya ala zawjiha, di atas isteri dia, arba'ata asyhur, 4 bulan 10 hari. Maksud hadis ni orang hak bukan tu lagi mati harus dia duduk rumah dia 3 hari, lepas tu lagi lah. Dan hak suami mati tu dia kena duduk sampai 4 bulan 10 hari. Ya dah hikmah ni perempuan ni lebih lagi tok laki mati, bini muda lagi ni takut dipinang orang tak ada apa lagi dah. Duk jangok duk tubik ni tok laki mati ni. Itu cara masalah mati tak habis lagi. Lepas tu cara masalah lepas pada tu, cara mani ni siapa dia lebih baik? Orang mani mayat. Aulan nas bi ghuslil mayyit wasiyatuhu. Hal lebih aula hak mani mayat ni hak dia wasiat. Dia hak mati tu wasiat siapa dia mani dia. Hak tu hak aula. Ai allazi awsalahu al-mayyit an yakuma bi ghuslihi, hak tu hal bi aula. Misalnya ada seorang itu nak mati, dia wasiat kata, dah supaya mula ketua saya ni, dia wasiat ke mana? Kalau dia mati suruh tak suruh pecah mandi. Saya pun telefon tak suruh pecah mandi. Kerana dia wasiat. Hak tu hak abdal. Hak dia wasiat. Lepas tu kalau hak wasiat tak ada, summa abu ayah dia mandi. Di annahu asyaddu syafaqah. Wa a'lam. Karena dia tu lebih tahu tentang hak anak dia. Hak tu hak abdal. Lepas tu kalau tak ada orang lain kak, cuma akrab fal akrab. Saya waris lah mandi tu dulu. Kita ni tak ada orang senimo ni. Duk ambil arwah lah mari duk mandi ni. Waris-waris tak pandai kena belajar. Itu cara hak lebih baiknya, hak wasiat. Lepas tu kalau pak mati anak mandi, kalau anak mati pak mandi. Kena belajar lah kau pandai kita pandai lah kau kita mandi. Kalau perempuan mati, tagsiluha wasiyatuha juga. Hak aulanya hak dia wasiat. Lepas tu kalau tak ada, mak dia mandi. Kalau mak dia tak ada, anak tino dia mandi. Summa ibnataha. Lepas tu kalau tak ada lagi, waris-waris hak lah. Summal korba fal korba. Waris-waris mandi mayat. Itu cara sunnah. Lepas tu lizauj an yaksila zaujatahu. Kalau tak ada, tok laki boleh mandi bini dia. Tu pelik lah. Nak mandi kan ya tu bayar lah. Hak sunnah tok laki boleh mandi bini. Lizauj an yaksila zaujatahu. Karena Nabi dikatakan ali qaulihi sallallahu alaihi wasallam bagi Siti Aisyah. Nabi kata bagi Siti Aisyah, ma darruka law mitti qabli faghasiltuki. Kalau tak darat gak, kalau tak ada apa-apa gak, kalau aku mati Siti Aisyah, sebelum pada aku nak mandi. Nabi sendiri, tapi mati ya dulu. Hak ni hak Nabi riwayat. Hak ni ulama mari dalil kata tok lelaki boleh mandi bini. Kalau bini mati. Lepas tu bini mati, yang tok lelaki mati, bini boleh mandi ke tak? Boleh juga. Waliz zaujah an taghzila zaujaha. Bagi isteri boleh mandi suami mati. Tak kena ajak orang lain dah. Kenapa? Dalilnya li anna Abu Bakrin ausa an taghsilahu zaujatuhu. Kerana Abu Bakar sendiri wasiat bahawa mandi akan dia oleh isteri dia. Abu Bakar bini dia mandi. Bini banyak dia.
Allahu Akbar. Nah, kita dengan ngaji kita boleh tahu. Nah, kita kalau tak sewi mandi yang mulai mandi, kita mandi diri kita boleh. Dan kita mati isteri kita. Nah, apa dia mandi boleh. Itu cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu masalah ikut apa dia? Ikut mayat sani tu. Nah, boleh. Lagu mana ikut ni balik dia belakang dah. Tapi cara sunnah ni antakuna janazah fil muqaddamah. Bahawa adalah mayat tu depan. Wa nahnu khalfah, kita turut belakang. Atau apa boleh juga kita nak kata tasiru ma'al janazah fi ayyiyah ayyamini aw yasariha. Kita nak ikut mayat tu nak lek kanan boleh, lek kiri sama mayat pun boleh. Au amamaha, atau kita nak ikut depan dia, kita jalan depan dia nak ikut mayat juga. Tak hati ikut belakang dah. Au khalfah, atau belakang mayat. Semua tu nama ittiba'ul janazah. Maksudnya kita sekali kita bawa mayat duk depan pun tak apa, duk piyah pun tak apa, duk belakang pun tak apa. Termasuk dalam apa dia mengikut mayat belakang, boleh pahala belakang. Lepas tu masalah nak jadi timih mayat. Timih mayat ni al-ula bil imamah fi salah al-mayyit al-abu, lepok dia. Hak lebih aula mayat mati ni pok dia. Ada waktu dia, nenek dia. Kalau tak ada pok nenek, sumal ibni anak dia mayat. Pok mati, nah anak dia mayat aula jadi timih. Atau anak tak ada cucu dia. Wahakaza ada tertibil mirah, mengikut orang kesaka lah. Nah, kalau tak ada anak pun tak ada cucu, tak anak belakang ni, dua okey kok orang belakang ni. Nah, dia suruh al-imam ratib fil masjid, suruh imam di masjid tu jadi tu imam. Nah, cara masalah jadi tu imam semaya. Lepas tu masalah orang jadi tu imam ni. Nah, dia kena mayat lelaki. Nah, duduk di kepala. Lepas tu mayat perempuan duduk di tengah. Ya. Cara masalah tu imam duduk semaya mayat tu lah. Kalau mayat lelaki di kepala, mayat perempuan duduk sama tengah. Tapi masalah pak kita duduk balahnya, masalah tak pala lilih dulu. Kalau tina, pala lilih. Kalau jatuh, pala lilih dulu. Tapi sunnah tak ada sebut tu. Nah, masalah duduk paling ni. Nah, masalah paling jatuh tina tak suka. Hak tu saya baca ada dalam kitab fiqh Al-Bujairimi. Royak ni pendapat ulama. Nah, pendapat ulama dalam fiqh Al-Bujairimi ni dia kata kalau perempuan pala hilang, kalau lelaki pala hulu. Cara letak mayat kita nak mayat itulah. Nah, sampai tu pak tu kita tu bakal hak ni bakal duduk balah ni. Nah, kalau hak jatuh pala hulu, kalau dia tina pala hilang. Tapi sunnah tak ada wayak hilang belakang. Nah, itu cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu masalah sunnah juga suruh cari ramah semayat. Nah, semayat atas mayat ni suka kurangnya 40 orang atau 100 orang. Ada hadis Nabi SAW ni katakan ma min mayyitin yusalli alaihi ummatan minal muslimin yablughuna an yakuna mi'atan yasfa'una illa suffi'u fihi. Kalau kita panggil orang semayat, siapa apa 100 orang. Semua tu satu orang tu doa dia belakang sepaat illa suffi'u fi, kecuali disepaatkan pada mayat. Itu ya kelabak yang panggil semaya mayat, semaya ramah. Tapi syarat semaya ramah ni kena orang juruh belakang lah. Nah, cukup orang juruh belakang. Kalau ada orang curi, ada bin'ah, tak ada alai juga orang semaya. Nah, sahabat hadis ada lagi ni. Nah, semaya ni 40 orang ya ni. Nah, hadis kedua ni 40 orang. Kali itu, nah, seorang sahabat yang katakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul min rajulin muslim yamutu ala janazati 40 rajulan la yusyrikuna billah illa syafa'ahumullahu fihi. Riwayat Muslim. Tidak ada seorang lelaki muslim mati, nah, yamut ala janazatihi 40 rajulan, semaya di atas jenazah 40 orang. Nah, ada ni. Patut la yusyrikuna billah. 40 orang ni tak ada syirik seorang pada Allah Taala. Hak semaya 40 orang ni orang juruh belakang lah, orang tak ada orang syirik. Illa syafa'ahumullah fi.
kecuali Allah Ta'ala wisfa'ah lah padanya. Dengan sebab Allah ini pakat doa ke apa, Tuhan wisfa'ah itu kelebihan dia. Sampai itulah kita nak cara semaya tu cara jauh. Tak boleh orang ada bid'ah, tak boleh ada khurafat, tak boleh ada syirik. Nak boleh orang tu sunnah belakang semaya buat ke mana. Nah, payah nak boleh. Nah, pak kita dah ni payah nak boleh lah. Nah, nak boleh orang tu sunnah belakang semaya mayat tak kita ni payah. Nah, sampai itulah yang molek kena pakak lah buat sunnah kita nak tahu pakak pergi semaya. Ya asal ya semaya-maya ni ya tak kena padah ya pun tu kipayah. Kita kalau tak padah tak maya lah kita ni. Ya hak kita dah maya-maya dah. Dah tak padah tak wirui tak pergi pak kita ni. Ya dia adat lagu tu dah. Kalau pergi semaya pak tak wirui itu kat masa. Lain kali tak pergi lah. Nah, ya semaya ni ya pun tu kipayah dah. Kalau semaya ginak duit itu maya peri ya. Maya tak ada ikhlas dah panggil. Nah, semaya ya ibadat ni kena ikhlas Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semaya maya. Kalau semaya zuhur pun kalau tak ada ikhlas Tuhan tak terima. Nah, gitu kerana nak ke lain dah. Kalau tak boleh tak pergi dah. Itu tak ada jalan. Nah, ya punah dah. Punah hati dah semaya. Syarat nak semaya itu kena ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya tahu masa saya dok pondok dulu tak ikhlas maya-maya. Saya di bapak royak maya-maya tu bergetar dah kata. Allahu Akbar. Nah, saya dah dalam satu tu. Bawa yang maya pak, aku 5 kali maya-maya. Betul dah kata. Boleh duit dah tu. Nah, gitu juga itu dah. Faham tu kita tahu dah. Kita astagfirullah masa tu. Nah, masalah kita tak berharga apa lagi masa tu. Tapi nak ayat kata kalau semaya kerana nak duit tak ada jalan. Yang semaya-maya tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ikhlas pada Allah Taala. Barulah Tuhan terima syafaat ni. Kalau pergi kau kerana tu kerana ni kalau kaya kau ramah 100 200 ni kau ramah penuh pakat gini nah. Itu ya bahaya dah. Maya itu maya perilah. Nah, Tuhan tak terima kerana tak ada ikhlas pada Allah Subhanahu Taala. Walaupun kita tak tahu hati demo, nah, tapi nak ayat kata benar lagu tu berlaku tempat kita di hari ini. Pas yang terakhirnya banyak cara hamaya ni yang terakhirnya min alamati husnul khatimah. Nama sebanyak dah. Alamat-alamat orang mati lah nak ke mana orang ni mati ni husnul khatimah, mati molek. Nah, pertama kali Nabi sabda sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang mati molek ni boleh ngucap balik akhir. Nah, boleh ngucap balik akhir la orang hajal la ilaha illallah dia boleh turun. Hak tu di antara alamat husnul khatimah dah. Orang mati molek dah. Kalau ia dosa banyak mana pun, akhir ia boleh masuk syurga. Kalau ia boleh ucap le akhir, kalau pergi kita dah hajar ia boleh turut la ilaha illallah, tu dalil kata akhir dia dengan husnul khatimah. Dia boleh masuk syurga. Lepas tu di antaranya al-mautu syahidan fi sabilillah. Mati syahid ni. Nah, lepas tu tak ada gila ulama dah mati syahid ni mati husnul khatimah dah. Lepas tu al-mautu ala amalin soleh. Mati di atas amal soleh. Mati di alas semaya lah, mati nak pergi semaya lah. Hak ni mati dalam husnul khatimah. Saya kisah tuk dara tua saya di Taning ni, dia tu ingat Quran sebuah. Pak anak-anak dia tu ingat Quran belaka, pak mana orang. Tina jatuh ingat Quran belaka. Lepas tu malah yang nak mati tu saya gitu. Makin nasi habis keluarga dia tu. Ada hot tino belaki di Kedah okay. Ingat Quran sebuah kau. Lepas tu dia tahu dia makin kenyerah malam ni. Nah, ada apa dah? Nah. Lepas tu dia nak malam yang bang sau bang mai tahajud. Baba me tahfiz di lekok nak kebun. Banyak nak pergi tengah jadah nak pergi tahajud. Nah, dekat pertanyaan dia lah. Lepas tu dia bangun mini dia pun jadi dia tak khabar. Dia nak tidur tu dia dak baca Quran bini dia dak baca surah. Lepas tu bawa bini dia tak faham suruh dia baca dak sarah dia. Bapa bini dia tu negara tak khabar bini dak laki dak sarah dia dia negara orang tak khabar. Khabar tu laki dia bangun tu nak mami asmaya nak maya tahajud tu dia tak khabar lagi. Bawa kat subuh dia bangun. Bangun tengok dak rubah tepi ambil. Nah, dak lekok mati biar ambil. Tak ada maya lah. Itu apa yang paling besar mati niat ia tu untuk nak amal soleh lah, nak main tahajud. Lepas tu nak makan sahur nak puasa esok hari Khamis pula. Nah, kita nak mati lagu tu, waktu bagi mati husnul khatimah dalam amal soleh. Lepas tu di antara orang mati amal soleh lagi mautul mar'ah fi nifasiha.
Orang perempuan mati beranak ni mati molek juga. Dalil kata dia husnul khatimah juga. Lepas tu yang kenanya as-sana'u 'alal mayyit. Banyak orang puji mayat. Banyak orang puji atas mayat tu, dalil kata dia tu orang molek. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum syuhada'u fil ard. Antum syuhada'ullah fil ard. Antum syuhada'ullah fil ard. Rawahul Bukhari dan Muslim. Engkaulah saksi di muka bumi, kamulah saksi di muka bumi, dan kamulah saksi di muka bumi. Kalau mayat tu mati, kalau pakat puji belaka, dalil kata dia tu husnul khatimah dah. Sebagaimana berkata Imam Nawawi, kullu muslim mata fa alhamallahu ta'ala an-nas aw mu'zahu as-sana alaih kana dzalika dalilan ala annahu min ahlil jannah. Imam Nawawi kata dalam kitab Minhaj dia. Dia katakan juzuk 7 muka 19. Imam Nawawi kata tiap-tiap orang Islam mati, lepas tu Allah Ta'ala ilham pada manusia tu, kebanyakan manusia tu puji kat atas dia. Itu adalah dalil bahawa dia tu ahli syurga. Itu Imam Nawawi kata. Dan satu hadis lagi, cara saksi ni, hadis Anas. Dia katakan murru bi janazatin fa asnu alaihi khaira. Pada suatu hari lalu, awak lalu jenazah mayat. Lepas tu puak hadu tu pakat puji belaka. Kata mayat ni molek. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat. Bos sahabat kata mayat ni pakat puji mayat, Nabi kata wajabat. Lepas tu dak lama pula, buat lalu mayat lain pula. Lepas ni ni dak puji kat atasnya, bukan dak puji dak ni fasnu alai syarran. Duk ayat mayat ni berat ni. Tak ajih maya, tak ajih gapo ni. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat. Jawab supaya Nabi. Hak orang juruh tadi pun buat baik pun wajabat. Hak buat jahat pun wajabat. Faqala Umar ibn al-Khattab. Tanya Umar ni tanya Rasulullah, ma wajabat. Gapo Rasulullah wajib ni gapo? Qala jawab Nabi, hadza sanaitum alaihi khairan fawajabat lahu jannah. Fawajabat lahul jannah. Yang hak kamu ngapuji kata mayat tu molek, mayat ni wajib syurga. Wa hadza asnaitum alaihi syarra. Hak mu duk ayat kata mayat ni jahat, pakat duk kata mayat jahat belaka, wajabat lahun nar, maka wajib masuk neraka mayat. Antum syuhada'ullah fil ard. Kamulah sebagai saksi di atas muka bumi. Hadis ini hadis sahih muttafaqun alaih. Tu bimbang dah. Patut kita tu nak wira puji kita tu, dia kita mati pak ni agak puji kita tu. Kita boleh jadi ahli syurga. Karena hadis sahih. Hadis sahih yang mengatakan semua orang kampung tu, dia kenal orang kampung ni. Kalau mati pak tu royak hal yang kebaikan belaka duk puji dia tu, dia ahli syurga. Kalau mati pak dia tu pakai duk kecek hak tak molek belaka, duk menipu, duk melama, duk gawa sudah. Wajabat kan Nabi kata. Wajabat anna waliyazubillah. Itulah di antara alamat-alamat husnul khatimah. Maka itulah qada pada malam ni yang kita belajar cara ziarah orang yang sakit, cara sunnah Rasulullah, mengikut sunnah Rasulullah SAW. Dan apabila mati, bagaimana kita nak aturkan ataupun nak ziarah mayat dengan cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu di akhir sekali kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah Taala tu kita ni mati dalam husnul khatimah, dalam kalimah la ilaha illallah. Kita insyaallah kita selamat dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa a'udzu amri ila Allah. Innallaha basirul ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Ita dan berkenaan mayat-mayat ada zikir dah majlis kita sini dan ada wak mayat-mayat pia ada mayat-mayat gapo tu boleh dan royak kita lah. Dan kita wak biasa sunnah. Nah sunnah biasa mana kita mayat biasa tu. Dan mudah-mudahan kecil tak ambil duit tak ambil beras lah. Dan insya-Allah pia ada ko anu ko neraja ko luka mana ni mana mai royak ko jemaah kita sini dah. Pani soalan ni, soalan. Ya soalan masa siye, walid tino apa. Dia kata kalau mak gaib, maya gaib dah rumai. Boleh tak maya gaib? Maya banyak lah. Tak ada rakyat wela mai kalau boleh tu ada rakyat masuk dia ada. Nah, maya gaib ni Nabi kita biasa maya kepada Raja Najasyi tu sebab dia masuk Islam
Senyak-senyak kau tu. Tak ada pia maya. Lepas tu Nabi kita nah duk Madinah kau tu mayawi. Nah, apa ni tanyalah. Nah, mayat mak siana mati lama dah. Berapa hari hok boleh maya kau ustaz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah semaya gaib ni ya saya kena cepat juga apabila kita tahu tu. Nah, yang masalah sunnah semaya gaib ni apabila kita tahu bila. Nah, sunnah kita maya biar tu. Nah, masalah yang gaib. Kalau yang mati lama pun kita baru tahu boleh maya ada gapo. Nah, hak maya hak misalnya lah ni ada jadi berlaku di hari ni. Hak kapal gaib. Tak tahu mana lagi kapal tu. Orang hidup di kapal tu mati ke hidup tak tahu. Nah, lepas tu boleh maya tak lagi. Dia tak boleh maya lagi kerana tak tentu lagi. Nah, selera lauk kau hidup mana tak tahu bakal nak cari siapa apa hari dah ni. Nah, 8 hari 9 hari dah. Nah, baik. Ya kalau tak tentu tu tak boleh buat gapo lagi. Tapi dari mana kalau siapa kau bila tu boleh maya. Nah, maya gaib. Kalau dia mati lama dah tu kalau baru siapa kau tak ada gapo boleh maya. Nah, boleh maya gaib. Masalah sehari 2 hari itu saya tak ingat juga lah. Masalah jarak maya tu saya pun tak ingat juga. Tapi yang saya tahunya kita dengar khabar bila masa tu kita boleh maya gaib. Wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patu soal lagi dah. Banyak kita tanya sudah dah. Lepas tu kita berdoa dia tu duduk diri kah atau duduk menyetak di kubur dia. Ke yang dalam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tengok dalam hadis tu Nabi duduk diri. Tak ada duduk nyatak tak. Kalau Nabi suruh sahabat doa tu pakat duduk diri belakang tengok dalam hadis ya. Nah, tapi tak tahulah kalau dia mau jumpa lagi dapat ulama dan sebagainya. Supaya dia mau baca talqin duduk nyatak tu lagu mana tahulah. Nah, talqin tu pun ada hadis. Nah, tapi hadis sangat doa. Semua 4 mazhab tu ia tak ada berdalil belakang dengan talqin. Kecuali nya adalah beberapa ulama yang ambil dalil boleh baca talqin ni. Nah, insya-Allah kita akan jaga insya-Allah. Nah, masuk serpeh masalah talqin tu dengan cara berbeza insya-Allah. Assalamualaikum. Ada lagi soalan? Ada boleh dah. Tadi hubung minggu pula lah dah.